Kita nak sambung sesi sirah kita. Sebelum ni kita dah berhenti pada bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril di Ghar Hira. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hashtag Mokasi Manfaat. Selepas menerima wahyu yang pertama di Ghar Hira, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bergegas pulang ke rumah baginda, bertemu dengan isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha meyakinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan sesuatu yang buruk ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla, wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifi wa tu'inu ala nawaibil haqq." Demi Allah, Allah tak akan menghinakan kau selama-lamanya. Engkau adalah orang yang menyambungkan silaturrahim. Engkau adalah orang yang sentiasa membawa kejujuran. Engkau sentiasa membantu orang-orang yang lemah. Engkau sentiasa memberikan kepada mereka yang memerlukan. Engkau adalah orang yang memuliakan tetamu. Dan engkau adalah orang yang membawa kebenaran. Khadijah radhiyallahu anha sebagai isteri, beliau sangat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Warakah bin Naufal dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, siapakah Warakah bin Naufal dan apakah kaitan Warakah dengan peristiwa ini? Beliau adalah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nasab keturunannya adalah Warakah bin Naufal bin Al-Asad bin Abdul Uzzah bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Susur galur keluarga Warakah dan Khadijah radhiyallahu anhuma juga sebenarnya bertemu dengan susur galur keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada moyang mereka iaitu Abdu Manaf. Sungguh pun Warakah adalah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau ketika itu sudah terlalu tua dan beliau juga seorang yang buta. Warakah adalah antara orang yang dihormati dan dipercayai, masih lagi mengamalkan ajaran Hanif, iaitu mengikut ajaran yang benar dari nenek moyang mereka dan tidak tergolong dari kalangan mereka yang menyembah berhala. Beliau memeluk agama Nasrani sebelum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semasa hayatnya, beliau giat menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan beliau menterjemah sebahagian Injil ke bahasa Ibrani. Mendengar cerita yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Warakah bin Naufal menyebutkan, "Hadha an-namusul ladzi nazzala Allahu ala Musa. Ya laitani fiha jad'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumak." Inilah namus, yakni malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Alangkah baiknya kalau aku masih hidup semasa engkau diusir oleh kaummu nanti. Mendengar kenyataan Warakah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah mereka akan mengusir aku?" Warakah menjawab, "Ya, sesiapa pun yang membawa perkara seperti yang engkau sampaikan, pastinya dia akan dimusuhi. Kalaulah aku diberi kesempatan hidup di waktu itu, aku akan menjadi orang yang mempertahankan engkau semampu aku." Kata para ulama, lafaz Warakah pada bahagian inilah yang menjadi bukti keislaman beliau. Pada waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi menerima kalimah tauhid ataupun syahadah yang jelas. Tambahan pula, Warakah bin Naufal radhiyallahu an wafat selang beberapa tempoh yang pendek selepas pertemuan ini. Dari sinilah terdapat sebahagian para ulama yang menyatakan bahawa manusia pertama yang beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Warakah bin Naufal radhiyallahu an. Setelah pertemuan dengan Warakah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa wahyu terhenti seketika. Ibn Sa'ad meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu an, wahyu terhenti selama beberapa hari. Manakala ada pula sebahagian pendapat mengatakan bahawa wahyu terhenti selama setengah tahun dan ada juga yang mengatakan sehingga 3 tahun lamanya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan, beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama' فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني
Ketika aku berjalan-jalan, tiba-tiba aku terdengar suara daripada langit. Lalu aku mengangkatkan pandanganku ke langit. Maka ketika itu, aku melihat malaikah yang pernah mendatangi aku di Gua Hira. Dia duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Aku merasa takut. Kemudian aku kembali ke rumah dan meminta Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan aku. Kemudian turunlah surah Al-Muddathir, ayat yang pertama sehingga yang kelima. Semasa baginda Nabi SAW berselimut ketakutan, yang memerintahkan baginda Nabi SAW menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Maka dari detik baginda menerima wahyu, bermulalah fasa zaman kerasulan baginda Nabi SAW dan dakwah baginda Nabi SAW menyebarkan Islam kepada penduduk Makkah. Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Muddathir, ayat yang pertama hingga yang kelima ini memberi isyarat kepada baginda Nabi SAW bahawa wahyu perlu disampaikan kepada mereka yang dekat dengan Nabi, sama ada keluarga dan juga sahabat handai baginda Nabi SAW. Orang yang pertama sekali menyahut seruan baginda Nabi SAW sudah tentu isteri baginda Nabi SAW, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, diikuti oleh anak-anak perempuan baginda iaitu Zainab, Ummu Kalthum, Fatimah dan juga Ruqayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya diikuti pula dengan anak angkat baginda Nabi SAW, Zaid bin Harithah radhiyallahu an, dan juga sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ali bin Abi Talib, anak kepada Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang tinggal bersama-sama dengan Nabi SAW dan membesar bersama dengan Nabi SAW. Kemudian diikuti pula dengan sahabat rapat baginda iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau telah menyampaikan ajaran ini kepada sahabat-sahabat yang lain, antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. Kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat menyebabkan ramai di kalangan kaum keluarga Quraisy di sekelilingnya menyambut baik seruan tersebut. Ini ditambah dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq yang mesra, pemurah, penyayang serta berakhlak mulia yang sedikit sebanyak memberi impak dalam dakwah beliau kepada sahabat yang lain. Dalam sejarah Islam, mereka yang awal memeluk Islam dikenali sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, iaitu orang-orang yang terawal memeluk Islam. Dalam riwayat memperincikan jumlah sahabat yang terawal memeluk Islam mencapai jumlah sehingga 130 orang di kalangan lelaki dan juga perempuan. Pada peringkat permulaan dakwah Rasulullah SAW, baginda menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu an sebagai tempat berkumpul dan mengajar tentang Islam kepada para sahabat. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam merupakan sahabat baginda Nabi SAW daripada kabilah Bani Makhzum. Pemilihan rumah beliau ini adalah atas faktor keselamatan, tersembunyi dari pandangan manusia dan mudah dikawal. Baginda Nabi SAW menjadikan tempat ini sebagai satu tempat untuk mendidik dan memperkukuhkan iman setiap sahabat dengan Islam, di samping membentuk akhlak dan mempersiapkan pengikut baginda Nabi SAW dengan membina daulah dan sifat kepimpinan bagi menghadapi cabaran dakwah yang mendatang. Dakwah secara sembunyi atau sulit ini berjalan lebih kurang sekitar 3 tahun lamanya. Dalam tempoh ini, semakin hari semakin ramai sahabat yang menyatakan keislaman mereka kepada baginda Nabi SAW. Kebanyakan mereka datangnya dari golongan miskin dan juga golongan hamba. Tetapi golongan inilah yang mudah tertarik dan menerima setiap ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun dakwah ini dijalankan secara diam-diam, masyarakat Quraisy secara umumnya telah mengetahui tentang dakwah Nabi SAW dan ianya telah tersebar menjadi buah mulut orang ramai. Pada ketika itu, mereka tidak begitu pedulikan Islam kerana Rasulullah SAW masih belum memberitakan kepada mereka dan tidak menyentuh perihal Tuhan mereka. Mereka menganggap Muhammad sama seperti perihal Waraqah bin Naufal yang beriman dengan agamanya sendiri, beramal dengan amalannya sendiri dan tidak mengganggu atau menyusahkan orang lain. Kita sambung lagi dalam video seterusnya. Al-Khalifah Online. #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba